Di saat harga beras dunia meningkat dengan mendadak lantaran pengeluaran yang terhad akibat masalah cuaca, tiba-tiba pula harga padi dekat negara kita ini turun dengan mendadak. Ataupun lebih tepat lagi, diarahkan untuk turun mendadak. Anda tak rasa pelik ke tuan-tuan? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahukah anda, harga belian padi kini telah pun jatuh mendadak hingga mendatangkan keresahan kepada para pesawah dekat negara kita. Di mana yang terkini, harga belian padi telah pun turun kepada RM1,200 satu tan bermula 3 Oktober lepas berbanding dengan RM1,700 untuk satu tan sebelum itu. Penurunan RM500 untuk satu tan secara mendadak dalam tempoh beberapa hari sahaja. Di mana ini mendorong Persatuan Persaudaraan Pesawah Malaysia ataupun Pesawah mendakwa berkemungkinan berlaku campur tangan kartel dalam menentukan harga belian padi sehingga menyebabkan penurunan harga yang mendadak itu. Di mana dakwa mereka, harga belian tersebut telah diarahkan untuk diturunkan secara tiba-tiba. Pengerusi pesawah Muhammad Fuad Yaakob menjelaskan apa yang terjadi ini adalah bertentangan dengan kenyataan Ketua Pengarah Kaunsel Padi dan Beras Datuk Azman Mahmud pada September lalu yang antara lain telah mengarahkan pihak Padi Beras Nasional Berhad ataupun Bernas membeli padi pada harga RM1,600 setan. Di mana Fuad juga menjelaskan pihak pesawah berpendapat penurunan harga padi kepada RM1,200 setan ini berkemungkinan berpunca daripada arahan Ketua Pengarah Kaunsel Padi dan Beras itu juga, menunjukkan mungkin betapa pihak berkuasa Kaunsel Beras itu telah tunduk kepada kartel padi. Yang lebih merunsingkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ini berlaku di sebalik segala kecelaruan dalam industri padi dan beras negara kita ini yang kita boleh katakan telah mencapai tahap kronik serta gila pada ketika ini, seperti kemunculan isu kehilangan beras putih tempatan dekat pasaran pada ketika ini akibat eksploitasi di peringkat kilang dan borong. Tapi masa PRK, banyak pula padi tempatan. Itu yang pelik tu. Dan kini, harga belian padi pula jatuh mendadak. Semua ini mengundang persoalan. Adakah kecelaruan-kecelaruan ini menunjukkan keadaan bekalan beras dan harga padi yang tidak normal? Ataupun benarkah wujud campur tangan kartel dalam industri padi negara kita ini? Tapi apa pula kata menteri? Pada 4 Oktober lalu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pesawah masih lagi mendapat RM1,700 satu tan bagi harga jualan padi, memandangkan kerajaan kekal memberikan subsidi RM500 bagi setiap tan padi menerusi insentif skim subsidi harga padi dan kerajaan hanya meletakkan harga lantai belian padi oleh pengilang iaitu pada kadar RM1,200 setan sejak 2014. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat Mat Sabu ini seolah-olahnya mengelak daripada mengulas secara terperinci masalah tersebut. Jauh sekali menyiasat dan juga menjelaskan sebab-sebab arahan penurunan harga tersebut diberikan. Beliau seolah-olahnya cuma kata, apa dah hal, kerajaan masih lagi bagi subsidi, so nothing is lost. Namun secara matematik mudahnya lah, kita kira-kira kan. Jika sebelum 3 Oktober, harga belian padi ialah RM1,700 setan, campurkan dengan subsidi kerajaan yang RM500 itu, maka pihak pesawah padi akan menerima RM2,200 setan. Kini drop sampai RM500 setan. Gila bapak jatuh drop dia. Ini isu sebenar. Adakah benar wujud kartel-kartel yang menangguk di air keruh pada ketika ini? Adakah mungkin kartel-kartel ini mahu ambil kesempatan mengaut keuntungan menggila di saat harga beras yang mahal pada ketika ini dengan memanipulasi agar harga belian di kilang diletakkan pada harga paling rendah? Sebab apa kita kata macam tu? Sebab masih belum lagi reda dakwaan-dakwaan sesetengah pihak betapa pengeluar beras ini bertindak mencampurkan beras tempatan dengan beras import dan dijual dengan harga beras import. Ataupun dakwaan labeling dan juga bungkusan-bungkusan beras tempatan itu ditukarkan kepada beras-beras import. Dan banyak lagi dakwaan-dakwaan manipulasi kartel yang hingga kini kelihatannya tidak ditangani dengan baik oleh kerajaan. Bak kata orang tua-tua, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Tapi ada satu perkara yang memang sangat-sangat pelik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda masih ingat, masa mula-mula Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan Perdana Menteri negara kita, beliau antara lain bertindak memecahkan monopoli bernas dalam industri padi dan juga beras negara
atas alasan mahu persaingan yang lebih sihat dalam industri padi ini dan juga memberikan keuntungan yang lebih kepada pesawah. Tapi sekarang ni macam lagi teruk pesawah kena adalah. Betul tak? Atau benarkah dakwaan sesetengah pihak yang monopoli beras ini dipecahkan supaya katil-katil lain dapat memanipulasi industri padi? Apa-apa hal pun, ini menunjukkan kelemahan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan jangan dilupakan juga, ini juga menunjukkan kelemahan dan juga kegagalan Menteri Komoditi dan Peladangan yang terkini, iaitu Datuk Fadlah Yusof, yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri kedua negara kita ini selepas Ahmad Zahid Hamidi. Apa benda je lah yang korang buat kat atas sana tu, oi? Ayo!